Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya sambung balik dengan cakapan lagi lebih kurang 30 minit. InsyaAllah, mudah-mudahan cakapan ringkas ini boleh sedikit sebenarnya memberi sedikit penamahan sama dalam bentuk peluang ataupun dalam bentuk ilmu. Di mana saya tahu ramai sahabat-sahabat kita yang masing-masing sekarang ni sibuk, mungkin kalau tak sempat boleh tengok dengan recording. Walaupun pada sahabat-sahabat yang tak masuk, tolong share. Mudah-mudahan sahabat kita boleh tengok di recording. Hari ini saya cuba cakap ringkas, iaitu berhubung dengan tajuk seperti yang dinyatakan di sini, iaitu buat sesuatu perniagaan yang berpeluang, yang berpeluang luas. Apa makna dia peluang luas tu? Banyak opportunity. Buat satu yang beri banyak opportunity, berpeluang luas, itu dimaksudkan. Buatlah satu perniagaan yang berpeluang luas. Jadi banyak kebolehan mendapat opportunity dengan lebih luas lagi. Jadi kita tak sempitkan kita punya bidang, tapi kita cuba meluaskan bidang-bidang kita itu. Termasuklah dalam bidang training, bidang coaching, mentoring, sama ada perniagaan produk, dan juga IT dan sebagainya. Jadi mungkin tempat saya ni nampak ada redup, daripada tadi pun nampak macam nak hujan, redup, tak tahulah. Jadi kalau ada masa saya cuba ringkaskan. Ini berhubung dengan kita di zaman sekarang, yang mana kita duduk dalam zaman abad ke-21, 2021. Jenis-jenis perniagaan banyak dah berubah. Perkembangan sama ada dari segi perkembangan IT, digital dan sebagainya berkembang dengan pesat. Banyak jenis-jenis perniagaan pun dah berubah. Kalau dulunya perniagaan dah berubah dari segi distribution, dari segi marketing, dia semua dah berubah. Dan tuan-tuan betul maklum, marketing pun dah berubah. Banyak menggunakan platform. Banyak juga teknik-teknik sekarang menggunakan automation. Menggunakan website, menggunakan kata Yahoo ke macam-macam Google dan sebagainya. Ini semua merupakan pemilihan. Apa yang saya nak cakap ni adalah macam mana kita nak shift, maksud dia buat satu perniagaan yang luas, attitude abundance, sesuatu yang Allah bagi bidang tu banyak luas, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita nak pergi ke bidang tu. Jadi dia ada buat lebih kurang 6 bidang yang akan saya sentuh. Satu, sebab perkembangan yang terkini sedang berlaku sekarang ni ialah semua produk-produk sekarang ni dah berubah. Kalau dulu susah nak digitalkan, sekarang dah digitalize. Sekarang ni dah menjadi digital. Bila mudah digital, maka sesuatu tu boleh share, boleh diakses dan didistribute kepada orang ramai. And then kadang-kadang menyebabkan perkembangan itu jadi pesat, perniagaan itu jadi pesat. Pertama sekali apa berlaku digital. Ini digitize. Apabila dia digitizekan benda tu, maka benda tu mudah nak bawa ke sana sini, boleh transport dan sebagainya. Seperti kita tahulah, kita ada alat-alat Yahoo, kita ada WhatsApp, kita ada Google, kita ada Zoom, kita ada Google Meet, kita ada StreamYard, ada semua ada alat-alat untuk mana sini dikatakan digitize, yang mana didigitizekan, maka benda tu mudah diedarkan. Itu adalah sebagai salah satu ruang dan lingkup terdapat. Sekiranya produk perniagaan yang kita buat sekarang ni boleh kita menggunakan digital, maka perkembangan dia lebih luas dan pesat akan boleh berlaku. Langkah pertama. Langkah kedua ialah jangan kita rasa sesuatu yang terbaru, kita rasa macam kita tertipu. Tidak, kita kena kaji dan mendengar dan melihat dulu. Sebab blockchain, dulu banyak orang tak faham saya blockchain. Sekarang ni blockchain berperanan dalam salah satu usaha, dalam bentuk dia panggil untuk meningkatkan dia panggil exponential perniagaan, exponential organization digunakan juga di dalam sudut-sudut tertentu. Dan apabila kita melihat sesuatu, kalau putih kata deceptive, nampak sesuatu itu macam tak clear, tak sure mula-mula.
Lama kelamaan baru dapat jelas dan clear, maka masa tu pun kita dah terlewat dah. Kalau terlewat pun masih boleh lagi kita ikuti. Jadi pertama, bila digitize, jadi kita deceptive, kita rasa macam mana mula-mula tu orang nampak macam tak berapa nak berjaya. Macam kita buat sesuatu tu is not real, orang tak tahu. Tapi kelamaan maka kita tahu bahawa bila sesuatu tu dia boleh ukur, measure dan akan mengikut number-number yang tentukan, maka perniagaan tu orang kata real. Aku rasa dulu cryptocurrency, banyak orang tak percaya apa di cryptocurrency kan. Sekarang cryptocurrency pun dah berkembang. Satu lagi buat sesuatu yang dah ruang lingkup yang berpeluang luas, iaitu peluang berkembang. Peluang kembang lebih luas ialah bila berlaku satu tu, bila satu dia ada buat satu macam disruptive, orang boleh kata disruptive technologies. Digital technology outperform previous non-digital. Jadi kalau dulu bukan digital, tak berkembang pesat. Tapi kalau benda tu digital, dia akan berkembang pesat sebab salah satunya cost effective. Cost dia murah, dan di samping itu juga dengan adanya disrupting teknologi menyebabkan ada disrupting market ni, jadi mudah orang memasarkan dia punya produk dan membantu dengan memberi services. Misalnya ni kita ada beli barang, kita ada Grab, boleh hantar barang dan sebagainya. Dan cepat dan pantas, benda tu jadi murah. Itu dah ketiga. Bagaimana benda ni rupanya buat sesuatu yang perniagaan yang berpeluang, memberi peluang yang luas kepada kita. Itu maksudnya berpeluang luas. Sudah saya sebut tadi, pertama, bila produk tu boleh digitize, maka mudahlah kita nak mengembangkan, sebab orang tengok malah tak orang nak percaya, betul daya tak percaya. Macam gig ekonomi juga, nama kelamaan orang pun percaya. Baru orang tahu rupanya kita perlu ada komputer, kita perlu ada internet, kita perlu kata gunakan handphone. Dalam handphone tu semua ada. Kalau dulu kita nak pakai komputer besar pun tuan-tuan puan, satu rumah komputer. Sekarang ni komputer tu ada compact, dia ada handphone. Handphone kita tu lebih tinggi lagi. Sebab dia dah jadi digital, semua benda tu dah mengurangkan kos, menyebabkan pulangan yang modal yang banyak. Maka sampai ke peringkat yang keempat, iaitu dia boleh demonetize. Demonetize. Jadi bila benda-benda ni semua yang dulu mahal, komputer besar lagi murah. Handphone lah. Diguna di handphone. Kalau dulu komputer besar rumah tuan-tuan buat hak tu, mainframe. Lepas tu laptop, lepas tu desktop, lepas desktop main laptop, maka berkembang perniagaan ni. Dan sekarang ni demonetize, menyebabkan benda yang kita buat tadi tu jadi murah dan senang. Dan juga begitu juga Google melalui dia punya kata YouTube menyebabkan monetize, orang pun boleh dapat income daripada dia panggil orang kata the creation of YouTube dan sebagainya. Itu salah satu perkembangan luas yang ada pada orang tahu macam mana nak menikmati serta itu sesuatu terdapat di zaman sekarang ni. Sebab zaman ni dikatakan knowledge based workers, pekerja kebanyakan berilmu. Kawan-kawan pun ada diploma dan degree, memang average orang di sini sekarang. Dan daripada monetize jadi, maka benda-benda yang lain semua yang susah nak dapat dematerialize, dia kata dematerialize. Dia kata benda dulu yang besar jadi kecil, tak payah bawa banyak-banyak. Dulu kita nak bawa kamera, nak ada GPS, nak pakai video, telefon, peta semua bawa asing-asing. Sekarang ni hanya bawa smartphone saja. Dalam smartphone tu menyebabkan kita boleh beli sesuatu yang mahal dulu, beli satu handphone boleh dapat semua. Nak dapat Google Map boleh, nak dapat radio boleh, nak dapat kamera boleh, GPS boleh. Kemudian kita nak dapat telefon dan peta, semua. Kan hebat? Itu dia katakan dematerialize. Inilah buat satu yang saya sebut perniagaan yang berpeluang luas. Yang boleh menggunakan 6 orang kata kelebihan ataupun peluang untuk kita berkembang perniagaan. Dan satu lagi democratize. Democratize. Benda ni semua jadi murah, semua orang boleh dapat dan sebagainya, sampai orang jual di pasar malam pun boleh gunakan smartphone. Dan ini memberi peluang kepada seorang tu nak meningkat dan peluang besar untuk dia breakthrough. Jadi semua orang berpeluang dapat rezeki yang banyak. Kita kata rezeki yang luas. Dia kata shift to abundance. Kita menuju kepada sesuatu yang luas. Rupanya sesuatu yang peluang luas ni, kita bukannya sesuatu yang kita pernah cari. Tak ada. Hanya nak menyesuaikannya sahaja. Jadi Myuk kata nak menyesuaikan ke 6 kelebihan yang Allah bagi kat kita pada zaman sekarang ni.
Mungkin setengah pada sahabat-sahabat kita boleh nampak, ada setengah-setengah orang tak boleh nampak, tapi saya cuba nak bagi nampak kepada tuan-tuan dan puan-puan. Inilah rahmat 6 benda yang sedang berlaku sekarang ni. Kita bukan reka pun. Benda ni dah ada, wujud terdapat. Dan alat-alat ni digunakan di dalam exponential organization. Dalam satu organisasi dia kata exponential, mana peningkatan dia tu 10 kali ganda, 20 ganda, pesat dan cepat dan pesat dan sebagainya. Dia pun menggunakan salah satu ni lah. Yang ni lah ke-6 ni yang dimaksudkan dia panggil exponential technologies. Jadi rupanya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya terang kat tuan-tuan dan puan-puan ni, banyak kaum kita belum lagi mengambil kesempatan untuk menggunakan apa yang saya sebut sini dalam segi satu usaha nak meningkatkan perniagaan mereka. Okey, saya dah cakap 15 minit. Kalau sampai ada soalan, boleh nanti saya jawab. Ini apabila saya cakap 2 hari sudah, iaitu berhubung dengan macam mana kita nak seimbangkan social emotional, iaitu perasaan, jiwa kita dan sebagainya dengan kognitif, perkembangan perniagaan, dengan pengembangan pemikiran. Dengan alat-alat ni semualah yang mana kita kena balancekan diri kita, cara-cara penggunaannya. Jadi kita kena tahu disiplin macam mana nak gunakan ke-6 benda yang saya sebut tadi ni sebagai satu orang kata peluang dan rahmat untuk kita nak ambil usaha nak meningkatkan kita, sama ada kita perniagaan, sama ada kita menyesil dan sebagainya. Kalau sekiranya kalau tuan-tuan berpeluang melihat sekarang ni, tiap-tiap hari kalau tuan-tuan tengok bermacam-macam jenis pengeluaran kita lihat, macam-macam maklumat kita dapat di handphone. Tuan-tuan buka saja macam-macam, kadang-kadang maklumat tu kita tak cari pun, dihantar mai kat kita sebagai satu tayangan untuk kita melihat. Ini adalah hasil daripada ke-6 benda ni. Okey, saya bagi tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita katakan macam kita punya Facebook. Alright? Facebook ni dia berkembang begitu pesat tuan-tuan dan puan-puan, sehingga kita kata sesuatu yang kita rasa itu susah nak dapat lah jadi mudah. Apa yang saya maksudkan ialah macam Facebook, yang saya pakai Facebook Live ni. Okey, Facebook ni dah berkembang pesat. Dia cuma acquire, dia dengan cara dia membeli syarikat-syarikat lain untuk membina dia punya perniagaan. Kalau tuan-tuan tengok balik, kalau kita tengok masa dulu, kita nak cari sesuatu tu mungkin susah. Kalau nak cari map, kena pergi cari map. Nak pakai telefon satu. Kemudian nak cari GPS satu. Kemudian kita nak pakai telefon satu. Sekarang ni dengan smartphone, kita boleh guna semua. Misalnya Facebook. Facebook dia dah transform. Ya. Transform, kalau dulu dia Facebook saja, sekarang ni dia punya ekosistem pun dah berubah. Salah satunya apabila dia dah beli Instagram. Instagram dah jadi dengan dia. Kalau dulu kita kena pakai Instagram. Bila kita pakai Facebook, ada tiga sekali. Dia dah beli Instagram, WhatsApp dan Oculus. Tiga-tiga ni ada benda sekali dah. Dia menunjuk kata, kalau kita tahu bagaimana nak menggunakan sebaik boleh alat yang kita pakaikan smartphone ni, ialah salah satu cara yang boleh menghasilkan pendapatan. Begitu juga dengan Google. Google dia punya ekosistem dia tambah lagi dengan dia ambil alih Gmail, right? Lepas ambil Gmail, dia ambil alih Google Map dan Google Drive. Jadi ketiga-tiga ni menyebabkan Google dah transform mengikut keperluan masa dan zaman. Jadi kita tak payah tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil salah satu sistem yang saya sebut tadi, maka mudahlah perniagaan kita jika kita nak kembangkan, tak payah banyak sangat. Cuma we must know how to go about and handling it. Okey, saya ulang balik, apa akan dikatakan buat sesuatu perniagaan yang berpeluang luas, iaitu carilah perniagaan yang mana sesuatu yang boleh kita digital. Digital, dan secara tak langsung bila dah digital, dia akan membuat sebab orang terpaksa berfikir benda ni boleh maju ataupun tidak. Itu makan masa. Iaitu dipanggil disruptif. Yang tiga, destruktif. Dengan cara tak langsung, dia lebih meningkatkan lagi perniagaan kita, lebih outperform dengan cara orang lain buat. Maksud dia perniagaan apa tu tuan-tuan dan puan-puan? Misalnya barang kan, hantar barangnya lagi. Bukan saja buat post, macam-macam. Media, melalui handphone ataupun melalui apa saja benda tu boleh kita maklumkan dan hantar ni macam-macam dan perniagaan dah jadi hasil daripada dia panggil disruptive technology. Yang tiga, demonetize. Semua sesuatu tu jadi murah. Yang bila datang ke hasil, tak payah. Yang keempat, yang kelima,
semuanya boleh didapat dengan harga murah sebab dematerialize. Benda dulu besar-besar jadi kecil-kecil ya. Handphone dia boleh bulan poket. Handphone boleh check high blood, boleh check heartbeat, semua ada. Dan sekarang jam tangan pun digunakan untuk test kena heartbeat dan sebagainya. Dan last sekali, semua yang kita buat tadi ni, semua orang boleh entitled to buy it. It become cheaper. Bila become cheaper ni tuan-tuan dan puan, maka sesuatu yang orang kata, kadang-kadang kita beli telefon tu hanya sekadar nak bercakap dengan orang lah, tetapi dia punya kegunaan cukup banyak tuan-tuan dan puan. Jadi inilah yang saya cakapkan, buat sesuatu perniagaan yang berpeluang, yang berpeluang luas. Apa peluang luas? Tiap-tiap satu yang saya sebut tu memang ada peluang. InsyaAllah saya akan sambung lagi besok, sambung berhubung dengan perkara ni, iaitu satu jenis perniagaan yang kita telah maklumkan sebelum ni, bahawa apa yang kita buat sekarang ni tuan-tuan dan puan menuju pada satu arah, iaitu arah yang digunakan satu semua ni berbentuk teknologi. Apabila hasil daripada dia panggil exponential organization ataupun exponential transformation, maka wujudlah peluang-peluang ini dikatakan sesuatu yang berpeluang luas. Jadi setakat ini saja tuan-tuan dan puan. Kalau ada apa-apa tuan-tuan boleh tanya di sini. InsyaAllah saya akan jawab apa pertanyaan tuan-tuan dan puan sekalian semua. Okey, kita berhenti setakat ini tuan-tuan dan puan. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.